الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على الهادي البشير وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه على الدوام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan, segenap penghulu segala hari yang penuh keberkatan ini, bersama-samalah kita terus berazam dan berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan ke atas kita sekaliannya melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Para jemaah sekalian, setiap detik yang kita lalui memberi isyarat bahawa jangka hayat kita di dunia yang fana ini semakin singkat dan ajal kian dekat. Inilah kenyataan yang mahu tidak mahu terpaksa kita terima dan hadapi, meskipun pesona kehidupan dunia membuat kita ingin hidup lebih lama lagi. Seruan ilahi untuk kembali kepadanya tidak akan dapat dihindari oleh sesiapapun, kerana sudah menjadi suratan setiap yang hidup pasti akan mati pada bila sampai waktunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sehubungan dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah peristiwa kembalinya ke rahmatullah di kalangan saudara mara, jiran, tetangga ataupun rakan taulan kita sebagai ibrah untuk menginsafi diri bahawa tiada yang kekal di alam ini melainkan Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Sedarilah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah umpama permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Sedangkan negeri akhirat itu ialah tempat kehidupan yang jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Yang bermaksud dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan Nabi, sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Surah Al-An'am ayat 32. Kaum muslimin rahimakumullah, pada penghujung ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang baru dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita supaya memikirkan perihal perkara yang telah dijelaskannya itu. Ia bersangkut dengan soal kehidupan sementara di dunia yang penuh mempesona serta kehidupan akhirat yang bakal menjadi destinasi abadi. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita supaya menghayati dan memikirkan perkara berkenaan sebagai dorongan kepada kita semua supaya tidak lalai daripada
untuk menuju kampung akhirat. Dengan arti kata lain, masa hidup yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini harus dihargai dan disyukuri. Caranya sudah tentulah memanfaatkan setiap detik untuk menyembah dan beribadah kepada Allah selaras dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahawa tujuan hidup manusia adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yakni menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan hamba kepada yang lain. Segala yang kita kerjakan dan lakukan mestilah dalam lingkungan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintah dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Maidah ayat 35. Hadirin jemaah yang berbahagia, dalam konteks meningkatkan amal ibadah di ketika jangka hayat kita semakin pendek, menuntut kita supaya bijak memanfaatkan masa serta kesempatan yang ada sebaik mungkin untuk melaksanakan tuntutan agama. Masa yang beredar tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa melakukan sebarang amal atau perkara yang bermanfaat. Begitu juga masa yang ada itu tidak boleh diisi dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Mengisi masa dengan perkara-perkara yang tidak memberikan kebaikan atau membiarkan masa yang berharga itu berlalu begitu sahaja tanpa melakukan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada hidup boleh diibaratkan sebagai kufur nikmat atau tidak tahu bersyukur dengan kurniaan masa. Ini kerana perbuatan mensia-siakan masa boleh menjejaskan prestasi dan produktiviti manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di muka bumi ini. Maka mereka yang bertabiat sedemikian tergolong sebagai orang-orang yang rugi. Justru di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa bahawa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Perkara ini terekam pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Seiringan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita supaya tidak mesia-siakan masa serta berpeluang untuk meningkatkan amal ibadah agar beroleh keberkatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda baginda yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa sihatmu sebelum sakit, masa lapangmu sebelum sibuk, masa mudamu sebelum tua, masa senangmu sebelum susah, dan masa hidupmu sebelum mati. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui sabdanya tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita supaya meningkatkan amal ibadah dari segi kuantiti dan kualitinya semasa hayat masih dikandung badan serta berada dalam keadaan senang, sehat dan dalam usia muda dengan tenaga yang masih kuat. Baginda memberikan nasihat ini kerana dari segi lumrahnya apabila sudah tua, sakit, sibuk dan tak bermaya, pastinya pergerakan semakin perlahan yang boleh menjejaskan kualiti dan kuantiti amal ibadah. Justru sementara badan masih sihat dan kuat, usia masih muda dan masih belum lagi disibukkan dengan urusan dunia, maka hargailah masa itu dengan mengerjakan sama segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada masa yang sama berusaha menghindari segala perkara yang
seronok-seronok atau hanya berhibur sahaja seperti mana yang banyak berlaku hari ini. Sebagai muslim, wajib bagi kita menghindari segala macam pesona dan kelezatan duniawi yang sia-sia serta melalaikan. Ia penting bagi mengelak diri daripada dihidapi penyakit cintakan dunia dan takut pada mati. Sehubungan itu, nasihat ulama Ibnul Jauzi baik kita jadikan renungan. Katanya, terkadang manusia berada dalam keadaan sakit, tetapi dia tidak mempunyai kelapangan waktu disebabkan kesibukan mengerjakan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang itu punya masa lapang, namun dia dalam keadaan sakit. Apabila terkumpul pada seseorang waktu lapang dan nikmat sihat, maka sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah manusia yang telah terperdaya. Katanya lagi, dunia adalah ladang beramal untuk dituai hasilnya di akhirat. Sesiapa yang memanfaatkan waktu lapang dan sihat dalam rangka agenda ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Sebaliknya, sesiapa yang mempergunakan kedua-dua nikmat itu dalam kancah kemaksiatan, dialah yang benar-benar telah tertipu. Sesudah waktu lapang akan datang waktu yang dipenuhi kesibukan. Demikian pula sesudah masa sihat akan datang pula kesakitan yang tidak menyenangkan. Sidang jemaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Abdurrahman Abi Bakrah dari ayahnya, seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Jawab Rasulullah, "Sebaik-baik manusia ialah orang yang dipanjangkan umurnya dan umur itu dipergunakan untuk berbuat kebaikan." Lelaki itu bertanya lagi, "Siapakah sejahat-jahat manusia?" Maka Rasulullah berkata, "Sejahat-jahat manusia ialah orang yang dipanjangkan umurnya tetapi digunakannya untuk berbuat kejahatan." Oleh itu, bekerjalah kita untuk kehidupan dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dan beramal ibadahlah kita sebanyak-banyaknya untuk bekalan hari akhirat seolah-olah kita akan mati sebentar lagi. Dengan cara ini, hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Kita akan menjadi insan yang hidup tenang di dunia dan akan berbahagia pula di akhirat kelak sejajar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira." Yang bermaksud, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurang balasannya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-awqat. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آدم الصحة والعافية لصاحب الدولة Tuhan yang terutama yang dipertua negeri Sabah, waj'al at-taqwa zadahu wa ma'alah. Allahumma ja'al biladatana hadhihi aminatan mutma'innah rakha'u wa sa'ir biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واخذل الكفرة وأعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapat adalah sholat, dan sholat di hadapan, dan tidak lurus sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا محمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا وعملنا وعافنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والقرآن يا حاجة اللهم إنا نعوذ بك من جند البلاء ومن شر وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم بارك لنا في الرجل والشر وجعلنا رمضان وتوقعنا بالإيمان والإسلام الإيمان وشرع الإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى